Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita lagi sekali dalam siri kuliah fiqh kitab Matan Abi Syuja'. Dan siri kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan pembahagian ayat yang ketiga. Bahagian ayat yang ketiga, iaitu yang disebut oleh Al-Qadi Abu Syuja' rahimallahu ta'ala, tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Iaitu air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, iaitu air musta'mal, dan juga air yang berubah kerana bercampur dengan benda-benda suci yang lainnya. Jadi bahagian air yang seterusnya kali ini adalah air yang ketiga, iaitu air yang suci, dirinya itu suci dan namun tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk mengambil wuduk, dan tidak boleh digunakan untuk mandi wajib, tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Tetapi untuk kegunaan lain boleh digunakan sekiranya tidak memudaratkan dan seumpamanya. Iaitu yang pertamanya air musta'mal. Air musta'mal ini adalah air yang sedikit, iaitu air lebihan daripada basuhan yang wajib, seperti wuduk dan juga mandi wajib. Jadi air lebihan wuduk dan air lebihan mandi wajib dianggap sebagai air musta'mal sekiranya ia tidak melebihi 2 qolah. Maknanya air itu sedikit. Dan sukatan 2 qolah ini mengikut kitab fiqh Al-Mu'tamad, iaitu lebih kurang 200 kilogram ataupun menyamai 200 liter. Tapi asal sukatan ini adalah 500 kati Baghdad. Tapi dalam kitab Al-Mu'tamad dia menyamakan dengan menyatakan bahawa lebih kurang 200 kilogram atau 200 liter. Dan ada ulama lain yang mengira kurang jumlah daripada 200 gram, 195 lebih kilogram dan seumpamanya. Tetapi kata pengarang kitab Al-Mu'tamad, itu tidak menjejaskan berkaitan dengan pembahagian air ini. Dan maksud yang lain lagi adalah basuhan yang wajib, maksudnya itu wuduk dan mandi wajib. Dan juga maksud ialah sebab dalam wuduk tersebut ada anggota yang wajib. Jadi lebihan dari basuhan anggota wajib sewaktu mengambil wuduk itu ialah dianggap sebagai air musta'mal sekiranya jumlahnya sedikit, seperti lebihan membasuh muka, lebihan membasuh tangan sampai ke siku, lebihan membasuh kaki, lebihan air membasuh kaki daripada sehingga buku lali sewaktu mengambil wuduk, ataupun lebihan air menyapu sebahagian kepala. Lebihan tersebut dianggap sebagai air musta'mal, atau berlebihan air daripada mandi wajib dianggap sebagai air musta'mal. Jadi air ini suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, seperti digunakan untuk mengambil wuduk, untuk mandi wajib dan juga untuk menghilangkan najis. Itu adalah perbincangan berkaitan dengan air musta'mal. Dan yang keduanya ialah air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci juga adalah air yang dikenali sebagai air al-mutaghayyir, iaitu air yang berubah kerana bercampur dengan benda-benda suci yang lain. Itu antaranya ialah seperti air mutlak, bercampur dengan suatu bahan yang suci yang lain dan bahan tersebut tak dapat dipisahkan daripada air tersebut.
seperti za'faran, ya, seperti sabun dan sebagainya. Jadi air tersebut adalah dah dianggap sebagai air telah berubah. Jadi ia tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Ya. Ataupun air tersebut mutlak sebut juga adalah bercampur dengan bahan suci lain seperti air teh, air kopi dan sebagainya lagi. Ia juga tidak boleh digunakan untuk bersuci, walaupun suci dari aspek dirinya, zatnya itu suci, tetapi untuk digunakan untuk bersuci tidak boleh, tidak boleh untuk bersuci. Begitu juga air jus, air buah-buahan, perahan air apple, perahan limau dan seumpamanya, kemudian dicampur pula dengan air mutlak, juga tidak boleh digunakan untuk bersuci, walaupun suci pada dirinya, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan begitu juga air yang lain, iaitu air cuka, juga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itulah antara air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu pertamanya air mustakmal dan juga air yang berubah disebabkan benda yang lain. Kemudian air yang berubah juga, tambahan sedikit, iaitu ada air yang berubah disebabkan oleh air lain yang sifatnya lebih kurang sama dengan air mutlak, seperti air mawar dan seumpamanya. Tetapi air bila dicampur dengan air mutlak menjadi berubah warnanya ataupun mungkin rasanya atau baunya, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci, walaupun air tersebut suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Dan yang terakhirnya lah berkaitan dengan beberapa masalah atau beberapa persoalan berkaitan dengan air mustakmal. Contohnya seperti air yang bertitik, ya. Seperti kita membasuh muka bertitik di dalam baldi yang kita gunakan untuk mengambil wuduk contohnya, dalam jumlah yang sedikit. Jadi ini adalah dimaafkan, bahkan tidak mengubah air mutlak yang ada dalam baldi tersebut disebabkan oleh titisan yang sedikit daripada lebihan percikan daripada air kita basuh muka, air kita basuh tangan sampai siku, mengecik masuk ke dalam bekas baldi air mutlak yang kita nak ambil wuduk. Jadi itu dimaafkan. Yang keduanya ialah berkaitan dengan kita mengambil wuduk dengan cedok dengan tangan dalam baldi atau dalam bekas air mutlak yang kita gunakan untuk wuduk, tapi kita cedok dengan air dengan tangan, cedok dengan tangan. Kata ulama, walaupun ini ada perbahasan yang panjang di kalangan para ulama, tetapi disebut dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatu, kadang ada tu wa Bahzuli rahimahullah ta'ala bagi mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sekiranya sewaktu kita mencedok air untuk mengambil wuduk tersebut, kita niat adalah semata-mata untuk memindahkan air untuk kita mengambil wuduk daripada bekas air tersebut, maka air tersebut kekal sebagai air mutlak, tidak air mustakmal, maka boleh kita mengambil wuduk. Tetapi kalau niat kita semata-mata untuk mengambil wuduk daripada bekas air dengan menggunakan tangan, cedok dengan tangan, maka air tersebut dianggap sebagai air mustakmal, maka tidak boleh digunakan lagi untuk berwuduk. Maka pastikan kalau sekiranya kita ingin mengambil wuduk dari satu bekas dengan cedoknya kita menggunakan tangan kita, jadi pastikan kita pasang niat ataupun kita niat untuk adalah semata-mata untuk kita cedok air, ya, ataupun memindahkan air sahaja untuk kita mengambil wuduk, ya. Jadi rasa itu saja untuk siri yang ketiga ini berkaitan dengan air yang suci
tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, iaitu untuk berwuduk, untuk mandi wajib dan juga untuk menghilangkan najis. Wallahu a'lam.